Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat datang. Saya rasa kita boleh mula dah kot. Encik Junid ada ke kat dalam ni? Assalamualaikum, Encik Junid. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ada. Saya ada. Okey, Encik Junid ada apa-apa nak bagi tahu tak untuk inform maybe pasal PJSK dulu ke ataupun ada apa-apa nak cakap untuk Encik? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang saya hormati Encik Syafiq, kirakan saya di Creative Mind dan juga Cik Farhana daripada Creative Mind. Mungkin pada petang ni kita tak dapat bersama-sama dengan wakil daripada Pusat STEM Negara lah, disebabkan oleh tugas-tugas rasmi yang telah ataupun yang sedang dilakukan oleh mereka. Jadi berkaitan dengan markah PJSK, saya dah berhubung dengan pegawai yang berkenaan di sektor pembangunan bakat murid pagi tadi, dan mereka menyatakan bahawa penganjur kena mohon untuk markah tersebut, dan semua prosedur akan kami buat nanti ataupun kami akan uruskan kemudian. Saya dah maklumkan bahawa program ni akan berlangsung pada 4 September. Jadi dia kata masih ada masa lagi untuk menguruskan kesemuanya, termasuklah kertas cadangan ataupun kertas projek. Jadi akan dimaklumkan kemudian setelah diluluskan oleh sektor pembangunan murid. Okey, itu sahajalah. Dan untuk program ini akan diterangkan seterusnya daripada Encik Syafiq lah, ataupun Encik Farhana daripada Creative Mind. Okay. Terima kasih, itu saja makluman untuk PJSK. Saya rasa Cik Farhana ada sediakan some presentation sikit. Mungkin Cik Farhana boleh share dulu yang tu. Okay. Farhana, okey ke? Okey, dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Untuk hari ini saya akan bagi briefing sikit untuk kita punya program untuk 4 September ni. Okey, untuk program kita seperti yang sedia maklum lah, kita program yang kami kelolakan iaitu Creative Mind dengan kerjasama dan berkolaborasi bersama dengan DPN Johor dan juga Pusat STEM Negara. Okey, untuk program ni seperti dalam lampiran yang saya telah bagi sebelum ni, kita tahu yang program ni diadakan untuk 4 September daripada adalah satu program satu hari, tapi kita akan ada follow up untuk projek mereka lah lepas tu. And platform untuk program ni adalah untuk di YouTube Live ataupun dekat STEM lah. Kita gunakan platform stem.org.my. Selain tu sebab kita nak live dekat banyak tempat, so kami akan guna juga StreamYard. Okey, untuk seterusnya program ni tema dia sebab kita collab dengan STEM kan, so kita tahulah kita untuk mestilah tema dia STEM kan. So untuk yang tema kali ni kita punya program untuk STEM Street Johor ni adalah Sains Data dan Kerjaya dalam Industri STEM. Okey, di mana yang kita tahulah untuk program ni kita akan supply Pocket Lab untuk sekolah-sekolah. Kita ada 45 sekolah daripada setiap daerah di Johor. Dan disebabkan kita ada setiap daerah untuk negeri Johor, so program ni akan jadi program peringkat negeri. Okey, seperti yang dinyatakan di sini, kita akan mengaplikasikan penggunaan peranti Pocket Lab dalam analisis data. Dan juga kita akan ada pertandingan lah untuk program ni. Sebenarnya selepas habis satu hari
kita punya kira webinar tu, diorang akan, students akan ada pertandingan lah. Selepas 2 minggu mereka akan submit mereka punya video. Okay, macam saya hantarkan before ni, saya ada bagi poster untuk program ni. Dekat situ saya ada letakkan sekali link untuk registration. So link untuk registration kita dah boleh start untuk, sorry kejap. Okay, kita dah boleh start isi link ni sebab saya tengok pun dah ada lebih kurang 270 jugalah student yang dah isi. Saya minta cikgu juga untuk isi sebab gunakan link pendaftaran ni, kami akan cari pemenang untuk cabutan bertuah lah. So cikgu sekali boleh isi sekali. And kita punya penyertaan ni tak ada kiranya tak ada limit, tak ada maksimum lah. So sekolah boleh hantar seramai mana yang student yang nak masuk kita boleh daftar. Cik Fana, saya nak tambah sikit. Berdasarkan maklumat yang kami dapat daripada pusat STEM, kalau boleh maklumat pelajar ni, pelajar dan guru lah, kita isikan awal-awal sebab list yang pelajar ni kita akan submit untuk markah PSJK, markah kokur nantilah. So jadinya kalau boleh kami minta jasa baik untuk cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar semua kita war-warkan di sekolah-sekolah yang kita dah jemput ni. Lagi ramai lagi bagus sebab kita akan tengok daripada list tu siapa yang mempunyai bilangan pelajar yang banyak dan kita akan reward kepada guru lah, guru yang guru pembimbing nanti. Jadinya kalau boleh kita dapatkan sebelum tarikh akhir yang kita Cik Fana letak tadi 22 Ogos supaya kita boleh hantarkan list tu kepada unit koko nanti. Ya betul. Semula saya macam nak buat lagi extra 2 weeks disebabkan kita daripada sekolah kita memang dah ada kan daripada sekolah-sekolah kita, tapi disebabkan nak uruskan yang markah PAJSK yang guru tanya tu. So list tu student nak kena ada cepat lah sebab nak kena hantar ke pusat STEM. Ada wakil pusat STEM minta list student. So senang untuk mereka uruskan. So saya minta cikgu-cikgu boleh bagi tahu student yang tarikh akhir is Ahad ni iaitu 22 bulan 8. Sampai pukul 12 malam lah. Saya okey je, saya tak apa, saya boleh tunggu sampai pukul 12 malam hari Ahad tu. Okey, untuk seterusnya, macam saya cakap tadi, kita daripada sekolah, daripada setiap daerah dekat Johor lah. So dia jadi peringkat negeri. And kalau dekat sini sebabkan kita punya, macam saya bagi sebelum ni ada tentative program. Dekat tentative tu kita ada macam sesi pagi dengan sesi petang. Untuk pagi tu adalah seminar ataupun punya webinar lah kan sebab dia online dah sekarang. So digalakkan untuk pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ini sebab kita ada drama industri kan. So saya rasa better untuk kita involvekan sekali budak student dari form 4 dengan form 5 lah. So sijil dia akan ada jadi sijil yang berbeza. Bila student, maybe ada student yang boleh join seminar tapi dia tak boleh join bengkel kan. So akan ada sijil yang berbeza untuk seminar dan juga untuk bengkel. Untuk bengkel ni kita galakkan pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 untuk join lah. So diorang boleh dapat pengalaman untuk belajar more pasal pocket lab tu lah yang kita akan supply ke sekolah-sekolah. Okay, maaf. Okay, untuk seterusnya. Okay, untuk seterusnya ini just flow untuk kita punya tentative tu. Start daripada, kita akan start pukul 9 pagi sampai tamat dalam lebih kurang pukul 3.30 petang hingga 3.30 hingga pukul 4 petang lah. Okay, yang pertama macam biasalah untuk kita majlis kan, so kita akan mulakan dengan bacaan doa dan ucapan daripada timbalan pengarah, daripada pusat STEM negara juga.
Lepas tu kita akan mulakan sesi ceramah industri kita start yang pertama. Yang pertama daripada Asia Flex. Lepas tu yang lepas daripada ceramah industri ni akan ada talk dan juga macam kita buat, macam kita tanya soalan lah juga. Lepas tu akan ada moderator yang tanya soalan lah. So student kalau ada apa-apa soalan yang time tu student nak tanya, student boleh tanyalah tentu. And lepas tu kita akan ikuti dengan cabutan bertuah. Dekat cabutan bertuah ni tadi yang saya cakap, kita akan ambil nama daripada pendaftaran lah, daripada link pendaftaran. Dia punya form pendaftaran tu. So cikgu pun boleh isi. So mana tahu dapat nanti. And kita akan teruskan lagi dengan ceramah industri daripada syarikat yang kedua. Dan diteruskan dengan cabutan bertuah yang kedua. Dan lebih kurang dalam pukul 12 kita akan start rehat. Rehat daripada pukul 12 hingga 1:30 sebab bengkel kita akan start semula pukul 1:30. Bengkel ni dari pihak kami lah, daripada pihak Creative Mind untuk dari segi penggunaan Pocket Lab dan sebagainya lah yang berkaitan. Dan selepas tu juga dalam waktu bengkel, untuk student yang sertai bengkel ni, kita akan ada quiz untuk mereka. Quiz ni mestilah akan ada hadiah dia lah. Akan ada pemenang, lebih kurang dalam 3 pemenang macam tu. Dan selepas tu akan diteruskan dengan penerangan projek. Sebab penerangan projek ni, lepas 2 minggu program kita ni, untuk selepas 2 minggu daripada 4 September ni, kita akan ada student yang sertai projek akan hantar projek mereka. And dia dalam bentuk video lah, tapi saya tak boleh nak terangkan kriteria ke apa ke sekarang sebab takut student akan siapkan awal-awal ke apa kan. So penerangan projek ni akan diberi waktu mereka menyertai bengkel tu. So pengakhiran bengkel tu trainer akan bagi tahu untuk penerangan projek lah. Okey, untuk tambahan sikit maklumat tambahan sikit pergi ke slide sebelum ni. Untuk ceramah industri yang pertama, kami dapat confirmation daripada Asia Flag. Asia Flag ni sebenarnya company dia nama FMC Technip, tapi Asia Flag ni nama syarikat Sdn Bhd lah. Yang mana syarikat ni ada kilang yang agak besar di Johor. Yang mana mereka juga merupakan rakan industri kami. Dan syarikat ni dia banyak involved dengan oil and gas. Dia merupakan kontraktor kepada Petronas. Dan mereka akan menjadi penceramah yang pertama. Penceramah kedua, kami sebenarnya tengah menunggu confirmation daripada company daripada Pengarang Johor. Dan kami harap dua industri ni sebenarnya yang orang boleh kenal lah dekat negeri Johor sendiri, supaya mungkin pelajar-pelajar lepas ni kalau ada berminat nak menjurus career dan kepada career dan kerjaya mereka di syarikat-syarikat ni, insyaAllah kita akan share lah. Jadinya untuk ceramah ni pun kami dah bagi tahu kepada penceramah yang kita akan disertai oleh pelajar-pelajar sekolah menengah. Jadi mereka tak perlu terlalu teknikal. Dan objektif dia untuk mereka faham dan minat untuk menjurus kepada STEM. Dan juga lepas program ataupun lepas rehat, bengkel yang kita akan buat ni merupakan salah satu modul TM Future Skill lah yang kita buat menggunakan Pocket Lab. Jadinya dekat modul tu sendiri kita dah buat beberapa kali dengan Cik Junaid dan juga dengan sekolah-sekolah lain. Tapi saya rasa untuk program ni saya amat rasa macam berbangga lah juga sebab banyak sekolah-sekolah yang Johor boleh participate dalam program ni kan. Jadinya untuk penerangan projek macam Cik Fana kata tadi, kita tak nak setkan sekarang supaya kalau boleh kita join dulu program ni dan kemudian baru kita akan terangkan projek tu. Jadinya kalau boleh kalau ada soalan-soalan tentang projek tu mungkin boleh tanya masa hari kejadian.
kita kalau boleh kita nak fokus on the hari webinar ni dulu lah. Okay. Cik Fana boleh continue? Okay, ini kita punya elaboration untuk tentative lah. Okay, kat sini saya ada tulis untuk link pendaftaran. Macam yang saya cakap tadi, kita dah pendekkan masa untuk pendaftaran 22 hari bulan 8. Macam yang Cik Syafiq mention before ni, sekolah yang paling ramai yang student dia sertai dan guru pengiring akan dapat dia punya hadiah lah, akan dapat hadiah lah. Okay. Lepas tu untuk yang bawah tadi macam saya cakap awal-awal tadi untuk seminar digalakkan untuk pelajar form 1 sampai form 5 sebab seperti yang kita tahu lah student untuk form 5 diorang dah nak further their study dekat benda dekat career seterusnya kan untuk meneruskan study diorang dekat universiti untuk pilih course dan sebagainya. Dan cabutan bertuah juga saya cakap tadi daripada form pendaftaran, so saya galakkan cikgu pun isi. So sebelum ni kalau cikgu ada tanya ni untuk student juga ataupun untuk cikgu sekali. So maknanya sekarang ni cikgu pun boleh isi sekali walaupun saya dah ada maklumat cikgu, tapi untuk saya pilih cabutan bertuah ni saya memerlukan isi sekali dalam form tu. Okay, yang ni daripada untuk bengkel lah. Ni start daripada 1.5 sampai 3.5 kita punya bengkel. So bengkel ni more to sebabkan trainer daripada Creative Mind, so kami akan ajar modul on analytic data untuk penggunaan Pocket Lab sebab kita akan supply Pocket Lab kan. So penggunaan Pocket Lab under analytic data. And mereka juga ada quiz juga, and dekat sana ada slot ketiga cabutan bertuah yang sama tapi slot cabutan bertuah yang ketiga and akan ada quiz juga untuk 3 orang. Quiz ni berkaitan dengan untuk bengkel diorang lah. And penerangan projek macam Cik Syafiq cakap tadi, kalau ada soalan untuk penerangan projek maknanya kena tanya pada hari kejadian, tak boleh tanya sekarang. Saya boleh bagi rough detail macam ni je untuk penerangan projek. Selepas 2 minggu and temanya adalah Sains Data dan Kerjaya. Kita tengok selepas 2 minggu is 18 September. So everything dah ready. So nanti kalau ada apa-apa soalan untuk projek pada hari kejadian, saya hanya boleh bagi ni je untuk post ni. Okay, setakat ni daripada saya itu je. Cikgu ada apa-apa soalan ke untuk program kita? Ada apa-apa yang tak jelas? Saya harap cikgu-cikgu boleh war-warkanlah kepada pelajar-pelajar sebab program ni sebenarnya tak ada perlu bayaran pun. Memang saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada JPN Johor kerana kira macam sponsor lah juga kan program ni. Jadinya program ni tak ada bayaran dan program percuma dan saya rasa program ni sangat sesuai lah kepada pelajar-pelajar dan guru-guru. Jadinya untuk program ni kalau boleh kita akan itulah kita jemput seramai yang boleh. Modul yang kita gunakan pun yang TM Future Skill ni pun memang kita guna quite intensively lah selari dengan silibus sekolah dan sebagainya. Dan mungkin lepas ni kalau katakan lepas habis program ni pun cikgu-cikgu boleh gunakan peranti ni di classroom dan sebagainya. Okey, jadi kita ada beberapa soalan. Kalau tengok kat sini daripada Cikgu Siti Syazwani, kalau satu grup boleh jangan pertandingan. Okey, yang untuk pertandingan ni kita akan buat grouping ataupun boleh buat perseorangan dan dia bergantunglah sebab kami pun tak nak limitkan kalau maksud dia kalau seorang pelajar nak hantar pun boleh, grup pun boleh. Syarat dan skop tu kita akan jelaskan pada hari kejadian. Dan satu sekolah boleh hantar sebanyak yang boleh lah sebab device tu setakat ni kita, berdasarkan JPN punya arrangement kita akan bagi satu device satu sekolah. Tapi kalau katakan sekolah ada peruntukan nak dapatkan beberapa device pun tak ada masalah, kita akan bantulah sekolah. Jadinya device tu mungkin kita boleh bagi kepada tim lain dan buat konsep lain dan sebagainya. Okay. Konsep program macam Hackathon 21 tak, dia program Hackathon 21 kita ada 3 modul yang sama. Maksudnya kita ada
3 modul daripada TF Future Skill. Yang ni kita menggunakan salah satu modul saja. Dan hackathon tu kita banyak guna open source teknologi. Yang ni kita guna Pocket Lab saja. So dia memang berbeza. Tapi yes, dia akan berbentuk digital. Sebab tu kita gunakan TF Future Skill punya modul. Guru pengiring boleh berapa orang? Setakat ni yang guru pengiring yang kami dapat satu je lah. Maksudnya yang didaftar betul kan Cik Janet? Yang didaftarkan satu saja. Tapi untuk markah SLP KPM tu mungkin Cik Janet dapat dulu. Ya saya, markah apa? PHSK? Bukan, untuk markah SLP KPM. Oh yang tu nanti saya akan bincang yang tu. Untuk guru lah yang tu sebenarnya. Sebab kami rasa guru pun sesuai kalau boleh join. Bagi mungkin lepas ni cikgu nak praktik, nak mempelajari benda ni dekat classroom. Tapi yang tu saya akan discuss dengan Cik Junid. Mungkin kalau kita dapatkan SLP KPM, tak janji lagi, tapi kalau kami akan cubalah. Satu sekolah boleh hantar lebih daripada yes betul. Kalau untuk penyertaan ni, untuk webinar tu seramai yang boleh lah, sebab benda ni digital. Dan untuk pertandingan kita akan bagi tahu pada hari kejadian. Kumpulan ke individu, dua-dua ada. Kita ada kategori kumpulan ada, individu pun ada. Sebab COVID ni kami tak nak lah terlalu restrict sangat. As long as murid-murid boleh buat eksperimen dan mengikut kesesuaian, mengikut SOP, kami okey. Kita tak nak ada isu berkumpul ramai-ramai dan sebagainya. Projek ni hanya untuk form 1 dan form 3 saja ke? Betul. Untuk form 1 dan form 3 saja. Untuk form 4 dan form 5 kami jemput seminar seminar industri tu supaya mereka boleh mempelajari tentang industri-industri lah. Jadinya kami galakkan lah, kami hadkan yang untuk projek ni form 1 sampai form 3 saja. Cik Syafiq, ya. boleh saya tambah sekejap? Boleh. Sebenarnya yang pertanyaan daripada Cikgu Siti Asmah tu, projek ni form 1, form 3 betul. Sebab yang untuk pertandingan ni kita fokuskan, bukan kita lah, maksudnya pusat STEM. Sebab peruntukan ni datang daripada pusat STEM actually. Jadi dia turunkan hanya untuk Johor sahaja dan 2 negeri yang lain untuk fokus kepada form 1, form 3 supaya pada tahun hadapan dengan anggapan pelajar-pelajar form 3 ni dia boleh mengambil ataupun memilih bidang STEM pada peringkat tingkatan 4. Itulah tujuan asalnya. So yang untuk ini, pertandingan ni memang khas untuk form 1 sehingga form 3 saja, tetapi kemungkinan besar kalau ada bajet yang lebih pada tahun hadapan, kita akan perluaskan sehingga ke tingkatan 5 lah kalau ada bajet yang lebih daripada pusat STEM nanti. Okay. Tetapi untuk form-form yang lain, contohnya form 1 sampai form 5, dia boleh mengikuti sesi pagi tu lah, sesi webinar. Yang tu kita open semua sebab dia ada ceramah daripada pihak-pihak industri. Ada 2 pihak industri di situ. Okey, Encik Syafiq, itu saja. Okey, untuk soalan seterusnya, bengkel dan pertandingan secara maya, ya betul, kita akan buat secara maya. Sekarang ni face to face memang agak susah lah. Cumanya mungkin Cik Junid, kita boleh gunakan JPN punya channel ke? Ataupun macam mana? Yang tu insyaAllah boleh. Saya dah beritahu maklumkan dengan SSTP. Cuma sekarang ni memang tengah banyak penggunaannya. Nanti kita arrange semula lah. Boleh. Kita akan adakan sesi pertemuan yang lain nanti. Okey. Untuk makluman, kita akan gunakan social media daripada JPN Johor. Disebabkan kita punya pelajar dan guru ni semua daripada Johor. Jadi kita akan menggunakan pakai social media daripada Johor, dan kita juga akan stream juga dekat stem.org. Kita pun tak nak terlalu public sebab nanti takut negeri lain tanya pasal lah Johor buat tak ajak kan. Jadinya kita akan buat secara online, betul. Dan maklumat platform tu kita akan update dari semasa ke semasa kalau ada perubahan. Pertandingan perlu gunakan Pocket Lab, betul. Dan berapa sekolah akan dapat, setakat ni yang peruntukan dia satu sekolah satu unit. Tapi kita maksudnya kalau sekolah nak beli additional pun tak ada masalah, kita tak ada kekangan.
Mungkin Encik Syafiq boleh bagi rough idea lah berapa harganya untuk satu Okey. supaya sekolah tahu lah. Satu device tu sebenarnya dalam 750 untuk, tak silap saya 750 ke 790, saya kena check balik. Tapi device tu sebenarnya sangat bagus lah, kita dah guna dah lama dah. Device tu dia hanya perlukan bateri dan dia sesuai digunakan di subjek-subjek macam sains, maths, fizik dan sebagainya. Jadi kalau katakan ada siapa-siapa yang berminat tu mungkin boleh mesej saya ataupun beritahu saya. Tapi kalau sekolah setakat ni penerangan tentang device tu kita akan jelaskan lagi lah masa hari kejadian. Sesi webinar tu perlu pendaftaran ke? Betul. Sesi webinar ni memang kita perlukan pendaftaran sebab satu untuk macam Cik Fana kata tadi untuk markah Koko. Kalau boleh siapa yang menyertai ni kita nak bagi penghargaan lah dan juga untuk CJ dan sebagainya. Tapi boleh melibatkan form 4, form 5. Saya sebenarnya tak nak halang form 4, form 5 nak join. Tak ada masalah. Cuma nanti projek atau pelibatan nanti akan terlimit kepada form 1 sampai form 3 sahajalah. Macam webinar, seminar pagi, yes, form 1 sampai form 5. Device ni sekolah kena beli ke? Peruntukan ni sebenarnya macam Cik Junaid kata, dia daripada pusat STEM, dia akan berikan kepada sekolah-sekolah dan peruntukan tu harus digunakan untuk beli device lah. Jadi kami akan supply the device. Daripada Cikgu Siti Rozia. Okey, Pocket Lab tu akan sampai ke sekolah sebelum 4 bulan 9. Sepatutnya yes, kita kena tengok dengan pusat STEM dari segi peruntukan bajet tu nanti. Cik Junaid ada apa-apa nak tambah? Tambahan lah. Setakat ni saya ataupun pihak JPN belum lagi menerima peruntukan daripada pusat STEM dan pusat STEM mengatakan dalam minggu ni lah. Jadi kita tunggu dalam minggu ni. Ada tak ada dalam minggu ni dan minggu hadapan, kalau minggu ni sampai ke JPN, minggu hadapan boleh sampai ke sekolah-sekolah. Yang sampai itu bukan device yang sampai itu peruntukan saja. Device akan diuruskan pembeliannya oleh sekolah masing-masing. Jadi mana-mana guru pengiring yang berada di sini kena jelaskanlah. Okey, kena jelaskan. Nanti saya akan buat surat iringan berkenaan dengan pertandingan tersebut dan sekolah akan uruskan sendiri pembeliannya bagi pertandingan ini. Itu saja. Jadi untuk pembelian ataupun dari segi bayaran mungkin boleh communicate dengan Cik Fahana ataupun saya untuk pembelian device nanti. Kalau boleh kami nak pastikan device tu akan sampai sebelum tarikh tu lah. Tapi jika ada kelewatan ke apa, kita akan maklumkan lah di kita punya Telegram group nanti ya. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan ke? Ataupun Cik Jina ada apa tambahan ke nak beritahu? Satu lagi lah ya, ni untuk semualah, terutamanya bagi sekolah-sekolah. Kadang-kadang pengetua ni dia akan tanya, kenapa mesti beli juga device ni dengan Creative Mind? Ni biasalah soalan-soalan yang akan ditanya oleh pengetua. Jadi sebagai jawapan dia, bahawa device ini hanya hanya dibekalkan oleh Creative Mind saja. Saya memang dah check dah. Memang company-company lain ataupun syarikat-syarikat lain memang tidak ada menjual Pocket Lab ini, hanya Creative Mind saja. Bermaksud saya bukanlah nak promote dan sebagainya di sini, tak ada. Ini memang macam tu keadaannya. Sebab itulah sebelum ni pun saya beli Pocket Lab memang daripada Encik Syafiq. Okay, ataupun memang daripada syarikat Creative Mind saja. Memang yang lain tidak ada dijual di sini. Kalau ada pun mungkin di luar negara lah, luar daripada Malaysia. Itu saja. Okay, ni kemungkinan soalan-soalan yang akan keluar daripada mulut pengetua dan kita akan jelaskan sebegitulah jawapannya. Okay, terima kasih Encik Syafiq. Okay, Ziz nak tambah sikit. Untuk makluman, Pocket Lab ni sebenarnya merupakan device yang kita knowledge sharing dengan syarikat di US. Kami dulu ada buat satu device dengan Mosti yang mana kita memang nak menggunakan
di peranti yang kecil untuk ajar STEM dan menarik minat STEM lah, sebab kita tahu banyak barang-barang makmal semua rosak dan mahal dan sebagainya kan. Jadi itu merupakan salah satu R&D projek kami rasa dalam 5 tahun lepas. Jadi bila kami dah collaborate dengan syarikat-syarikat dengan teknologi semua, jadilah ada Pocket Lab. Dan memang disebabkan agreement kami dengan partner tu, memang kami je lah yang jual sebab kami kami punya device. Walaupun kita collaborate sama-sama kan. Jadi itu arrangement ni. Kalau macam sekolah-sekolah dari Filipina, daripada Thailand pun dia kena beli dari kami juga. Sebab IP tu kami pegang, intellectual property tu. Okey, jadi soalan daripada Cikgu Aziz, kalau banyak penyertaan device perlu banyak ke? Tak perlu Cikgu. Kalau maksud dia kalau device tu kita, satu group dah buat menggunakan satu device dan mungkin group lain boleh buat juga menggunakan device yang sama, kita tak check pun device tu berapa, as long as student gunakan device tu dan boleh faham konsep dia, tak ada masalah. Seminar dan bengkel dalam YouTube live pada hari yang sama ke? Seminar dan bengkel dalam YouTube live pada hari yang sama. Saya mungkin tak faham soalan ni, tapi sepatutnya kita akan buat live pada hari yang sama lah, 4 hari bulan September tu. Yang ni saya cuba jawab lah yang ni daripada Nazar ni memang betul seminar tu sebelah pagi. Okay, seminar ni untuk semua sekali, Form 1 sampai Form 5 memang semua sekali dan melalui YouTube jabatan. Okay, bila kita rehat, selepas rehat kita ada pertandingan. Yang pertandingan tu kita tak akan masukkan secara live. Maksudnya pertandingan tu secara tertutup lah kepada peserta-peserta yang telah mendaftar sahaja. Yang kita keluarkan, yang kita live dalam YouTube hanya webinar saja ataupun seminar saja. Okey. Tapi pada hari yang sama lah, pada hari yang sama. Okey, Encik Syafiq. Okey, saya rasa setakat ni tu je. Mungkin lepas ni Cik Fana akan share the slide ataupun kita akan uploadkan meeting ni dekat YouTube untuk maklumat-maklumat cikgu-cikgu yang tak dapat hadir. Saya nak terima kasihlah kepada Cik Junid dan cikgu-cikgu yang dapat hadir petang ni untuk sesi taklimat yang ringkas ni. Kalau ada soalan boleh tanya di grup Telegram kita, tak masalah. Kami akan cuba bantu semua guru-guru lah kalau boleh kita nak menjayakan program ni, insya-Allah. Dan satu lagi saya nak ucapkan banyak-banyak tahniah lah kepada Pusat STEM Negara dan juga Creative Mind sebab sudi buat bengkel ni bersama-sama dengan kita di Johor, guru-guru di Johor. Dan mana-mana sekolah yang terpilih ni memang saya ucapkan berbanyak-banyak tahniah lah. Maksudnya memang beruntung sebab device tu telah disponsor ataupun telah dibekalkan oleh Pusat STEM itu sendiri tanpa bayaran apa-apa pun. Bukannya senang kita nak dapat dengan harga yang mahal sebegitu. Kalau kita nak beli sendiri, memang kita kemungkinan besar lah dengan keadaan yang seperti ini, COVID ni, memang kita tak mampu kalau kita nak beli sendiri secara berseorangan. Jadi mana-mana sekolah yang telah terpilih tu sangat-sangat beruntung lah saya kata. Dan begitu juga dengan Creative Mind, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sudi mengajar cikgu-cikgu kami di Johor ni. Saya. Okay, terima kasih. Mungkin Fahana ada apa-apa nak beritahu ke? Setakat ini tak adalah. Kalau ada apa-apa update daripada pihak kami akan inform dekat dalam grup Telegram lah. Saya minta maaf juga kalau ada kurang daripada penyampaian saya ataupun ada cikgu-cikgu yang bertanya saya lambat jawab ke, mungkin terlupa pandang dan sebagainya. Kadang saya sendiri pun macam tak sure pada pertanyaan tu, so saya kena dapatkan information dulu. So terima kasih yang bagi kerjasama dan yang bertanya tu, kalau ada selepas ni ada soalan lagi, boleh tanya kat grup Telegram. Saya akan update dari semasa ke semasa lah. Okay, itu je. Okay, saya rasa setakat ni je sesi discussion kita. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir dan jaga diri baik-baik semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada 4 akhir bulan nanti. InsyaAllah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Encik Syafiq, terima kasih Encik Junid, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua.
kasih semua.